Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma nawwir bil kitabi basari wa atliq bihi lisani wa shrah bihi sadri wasta'mil bihi jasadi bihaulik wa quwwatika fa innahu la hawla wa la quwwata illa bik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun. Alhamdulillah, kita rafakkan kesyukuran pada Allah Ta'ala dapat kita sambung pengajian kita pada hari ini, pada malam ni. Yang mana kita ada, tak jumpa cari, kita kitab Muniatul Musalli. Oh, kita duduk kat syarat sah sembahyang. Kita masih lagi membicarakan tentang syarat sah sembahyang. Syarat sah sembahyang, bahasa lain, tak ada dia, tak buat perkara tu, tak sah sembahyang. Itu nama syarat sah sembahyang. Syarat sah sembahyang ni adalah tanpa dia tak sah lah. Yang mana kita dah bincang sebelum ni, pada awal tahun hari tu mengetahui masuk waktu. Iyalah, tak masuk waktu tak sah sembahyang. Yang kedua, berhadap ia akan kiblat, yakni Kaabah. Samalah juga, maksudnya tak menghadap kiblat tak sah sembahyang. Yang ketiga, menutup aurat. Ini bulan lepas menutup aurat, maknanya tak tutup aurat tak sah sembahyang. Yang keempat malam ni, kata pengarang Syekh Daud kata, dan keempat, yakni keempat daripada perkara yang kena ada untuk sah sembahyang. Ingat tak bulan lepas saya ada bagi homework? Mesti ada homework. Ingat tak? Ke dah tak ingat dah? Bulan lepas punya homework, kerja rumah. Kita bincang bulan lepas pukul berapa masa tu? Masa tu dalam pukul 8 suku kot, ataupun 8.20 dah, nak habis dah. Kita bincang yang syarat sah sembahyang yang ketiga tu, menutup aurat antara pusat dan lutut. Kemudian kita bincang mana auratnya lelaki dengan perempuan, bulan lepas tu. Kemudian kalau tengok balik, jika perempuan itu khunsa, perempuan dan khunsa yang merdeka, yang lain daripada mukanya dan dua tapak tangannya. Perempuan hanya boleh dedah, muka dan tapak tangan, dengan maksud sinilah, ni dengan sekali dengan ini. Kita bincang kan bulan lepas kan. Kemudian dengan suatu yang menutup, menegah. Jadi maksudnya dari segi sembahyang memadai sekadar tak nampak warna kulit, sah dah sembahyang, walaupun nampak bentuk sekalipun kan. Kalau tak ingat contoh, saya bagi contoh ni. Orang perempuan sembahyang pakai bikini, mesti ingat yang tu kot. Sah ke sembahyang? Dia sah, dengan syarat yang dia dedah sini dengan muka je. Tutup habis bikini tu, maknanya nampak habis bentuk tubuh badan, sah sembahyang. Kerana aurat dalam sembahyang adalah tak nampak warna kulit sahaja. Habis tu boleh ke keluar rumah? Aurat keluar rumah ada dua, iaitu tak nampak warna kulit dan tak nampak bentuk. Jadi dari segi sembahyang dari satu kan, kita bincang kan bulan lepas kan. Menegah daripada dilihat warna kulitnya pada pihak atasnya dan kelilingnya. Kita dah bahas juga. Maksudnya nampak tu hanya dari pihak atas, tengok daripada atas nampak,
Atau tengok daripada tepi nampak? Tak termasuk tengok daripada bawah. Tengok daripada bawah nampak, tak dikira. Contoh rumah tinggi, ada papan, ada lubang-lubang. Dia semayang, pakai kain, tak pakai underwear. Orang intai kat bawah, sah juga semayang dia walaupun nampak kat bawah. Termasuk juga yang kita duk pakai kain sarung, mungkin kita pakai kain pelikat, mungkin kita pakai jubah. Dalam keadaan bawah tu kita, dalam keadaan dalam tu kita tak pakai seluar. Ketika kita sujud, nampak dekat lutut tu. Maksudnya ujung peha tu nampak. Sedangkan ketika berdiri, dia duduk bawah lubang tu. Ketika sujud, dia jadi tepi. Intai, boleh nampak. Sah juga semayangnya. Tu kita bincang kan. Kemudian, ataupun tengok daripada atas. Daripada bawah tak kira. Tiada pihak bawahnya, dan jikalau dengan dilumur lumpur sekalipun, tak semestinya kena pakai baju. Kalau ambil lumpur hitam tu, letak badan, tak nampak warna kulit, sah dah semayang. Ini kita bahas bulan lepas. Kemudian kita panjangkan perbahasan berkaitan dengan macam mana yang dikatakan tengok aurat tu haram. Ya, tengok aurat perempuan tengok aurat lelaki hukumnya haram. Kita bahas lagi, takut lupa. Kita bahas lagi, iaitu adakah haram tengok live. Maksud live tu tengok ni berdua. Dia ni dedah aurat, dia ni pakai skirt. Perempuan ni pakai skirt, lelaki duduk kat depan, lelaki tengok peha perempuan, haram. Memang tak payah nak mengaji tinggi kot, dah tahu dah tu. Tak perlu mengaji sampai masuk universiti untuk tahu benda tu haram. Ya, sebab benda tu live depan mata tengok. Okey. Macam tu juga perempuan tengok lelaki yang abang sado. Abang sado tu pakai spender je. Perempuan tengok ni dia duduk kat bawah dekat kerusi, orang tu ada atas pentas. Orang abang sado tadi tu. Haram lah perempuan tengok, haram. Macam mana kalau tengok melalui pantulan? Dah ingat kot yang tu? Ke orang itu orang lain? Rasa orang sama kot. Tengok melalui pantulan dengan maksud kalau tengok cermin, dia ni auratnya kat sini. Tak tengok dia, tengok cermin. Pup, nampak dia. Adakah hukumnya haram sama macam tengok straight? Terus. Dan kita boleh kiaskan lagi, dia tengok air tu ada bayang. Dia nampak perempuan. Kalau perempuan nampak lelaki. Macam tu lah. Duduk atas pokok. Dekat tepi air lah, tepi tasik. Tengok, ada. Perempuan tengok aurat lelaki. Pakai jubah, panjat pokok. Contoh. Tengok nampak ke bawah. Ataupun terbalik. Lelaki tengok perempuan panjat pokok. Dia tak tengok atas, dia tengok air. Adakah hukum sama dengan tengok power. Macam tu ke? Memang haram lah, kita tahu. Yang tu tak payah bincang. Ni tengok kat ni. Dan ataupun sama ada sengaja atau tak sengaja. Adakah hukum tu berbeza? Satu. Kita kiaskan lagi pula berkaitan dengan, kerana kita tak tengok direct, kita tengok melalui pantulan. Macam mana? Adakah sama hukumnya dengan melihat melalui kaca? Kaca. Maksudnya TV lah, senang cerita. Kaca TV. Orang tak ada ketuk TV dalam tu, tak ada orang duduk dalam tu. Tengok, adakah hukum sama dengan perempuan tu duduk kat depan? Ataupun terbaliklah, perempuan tengok lelaki dalam TV, dia kata dia tengok suka renang, lelaki somersault, pusing, plup. Lelaki, perempuan tengok lelaki pakai spender lah. Mana ada orang berenang pakai jubah, pakai spender. Jadi perempuan tadi tengok TV, dia tak tengok live, direct tak tengok, dia tengok melalui TV. Yang mana kalau kita pecah TV tu, tak ada orang dalam tu. Okey, adakah hukum sama dengan dia pergi stadium? Bukan stadium, apa dia panggil? Pergi tempat dia orang berenang tu lah. Kalau berenang tengok macam tu. Mata lendai. Adakah sama hukum? Itu saya sebut homework. Dan sama juga tengok dalam telefon. Kita tengah scroll nak cari kuliah. Kuliah apa hari ni Live Al-Amin. Macam menarik Perang tiba-tiba keluar video lain. Ini macam video. Break lah kejap. Break kejap. Tengok dulu, bukan ada orang nampak pun. Apa hukumnya tengok tu? Sedangkan kalau pecah telefon ni, tak ada orang tu dalam tu. Hukum semua tu satu, sama. Sama ada tengok melalui pantulan air, tengok melalui pantulan cermin, tengok melalui TV, tengok melalui telefon, semuanya satu, sama. Sama dari segi bukan tengok direct. Dia tengok melalui sesuatu. Okey. Itu homework yang bagi. Dah buat ke belum? Panjang soalan pun. Takut lupa. Sekarang ni boleh ke tak boleh? Sekarang ni soalannya boleh ke tak boleh? Dan saya ingat saya cakap apa dia? Yang tak akhir saya cakap apa? Nak tak nak kena kata boleh tengoklah juga walaupun aurat. Sebab apa pula nak tak nak kena cakap boleh? Sebab kita dah buat hari-hari.
Kan? Ke tak buat? Ke kat rumah tak ada TV? Ke dapat ambil IP pergi rembah TV tu? Tengok TV je. Tengok berita. Hari ni 1,000 lebih. Kedah, Terengganu, yang 3 negeri je yang tak PKPB. Semua yang lain PKPB. Tengok berita. Pukul 6 ke pukul apa, tengok berita. Yang mana pembaca berita tu pakai apa? Rambut kerinting. Pakai pula sini, nampak kat sini. Ada yang pakai skirt. Baru lepas tengok tadi. Jadi sekarang nak kata boleh tak tengok aurat perempuan melalui TV? Haram ke tak? Kena cakap tak haram lah. Kalau cakap haram baru lepas buat dosa tadi. Dan esok nak buat lagi, lusa malam sekejap lagi nak buat dosa lagi. Saya cakap macam tu kan akhir sekali. Akhir sekali saya suruh balik buat homework ya. Soalannya. Agak-agak dapat jawapan tak? Dan saya bagi lagi contoh. Pernah tak kita dengar ustaz nyanyi P.Ramlee? Ayat yang sama saya sebut bulan lepas. Bila dia menyanyi P.Ramlee dan dia dapat ustaz lah. Dia dapat Dia dapat bagi tahu jalan ceritanya. Jahat datang, ini P.Ramlee pergi sini, Zam-Zam Allah Kazam, naik gitu, naik gini. Tahu, maknanya tengoklah cerita tu. Tambah-tambah cerita Doremi Laksamana ke apa tu, yang ada pakai skirt pendek tu. Amboi, macam tengok je. Terpaksa mengaku lah kot. Kalau tidak macam mana tahu cerita. Yang pakai tu pendek sungguh. Anak raja Anak raja ke isteri raja ke macam tu lah. Yang 3 orang Doremi, tak ingatlah Laksamana ke apa ke. Okey, tu tengok tu. Dan ustaz tu nyanyi lagu P.Ramlee. Dan pastinya dia tengok cerita ke dengar lagu itu tak mata. Okey, kalau kata haram tengok TV aurat dalam tu, ustaz tu buat dosa. Dia mengaku secara tak langsung. Satu, pernah tak dengar ustaz nyanyi Hindustan? Ke dengar lagu saja tak tengok? Ke sangka baik? Kadang-kadang cerita Bobby lah, apalah, bagi tahu cerita tu, cerita ni, mati orang ni, mati ni, hero mati, gedung-gedung. Lepas tu dia nyanyi. Oh, sedap lah tu Hindustan dia nyanyi. Okey. Jika haram tengok TV aurat, maknanya ustaz tu secara tak langsung dia mengaku dia telah buat dosa lah secara tak langsung. Sebab boleh kita kata tak logik lah. Boleh lah kata sangka baik dia dengar lagu aja, tak dengar, tak tengok. Lepas tu dia baca sinopsis je cerita, tak tengok pun jalan cerita, tak tengok pun, tutup mata. Memanglah boleh kita nak kata macam tu. Tapi kalau kita fikir balik, itu sikit lagi. Banyak lagi. Kalau bukan macam tu sekalipun, ustaz nak cerita, semalam awak semua tengok berita tak? Kita boleh tengok. Saya tengok berita TV3 dan kita ingat orang yang pakai tu memang pakai. Sekarang punya berita pelik dah sekarang. Berita TV1, TV2, TV3, TV berapa, pelik dah. Semua pakai, perempuan dia cekik kat sini kalau perasan. Dia cekik kat sini. Nampaklah ketul-ketul. Dulu tak. Dulu ada yang nampak, ada yang tak nampak. Sekarang tak. Semua pembaca berita perempuan, semua dia cekik kat sini. Tak saya tengok nanti. Bila cekik tu nampaklah bentuk. Sedangkan kalau biar terbuka, okey aja. Dia pergi macam cekik lah. Maksudnya dia tutup macam ni. Macam ni. Pelik lah soalannya. Banyak yang tak tutup aurat dengan sempurna. Al-hijrah aja pun yang tutup. Yang lain tak hijrah lagi. Soalannya, tengok berita, tengok juga rambut dia. Tengok juga sini-sini leher-leher dia. Soalannya boleh tengok berita tak? Tu lah. Akhir sekali saya suruh buat homework. Panjang nak ingatkan cerita ni. Soalannya boleh ke tak boleh? Dia dipanggil domino effect. Domino effect dia panggil. Tahu domino effect? Tahu domino tu apa? Domino tu yang petak-petak ada bulat, ada apa? Kat tengah ada bulat tu, bulat 1, bulat 2 tu. Dan kita susun domino tu, petak-petak tu kita susun satu panjang. Bila kita jatuhkan yang ini, jatuh sampai ke sana. Biasa tak main benda tu dulu-dulu kecil-kecil tu, kan? Dia panggil domino effect dia panggil. Domino tu petak-petak tu lah. Bila kita jatuhkan yang ini, dia yang lain akan turut terjatuh. Hukum ni juga sama. Dengan kita letak hukum haram, tak habis dekat situ. Haram melihat aurat dalam TV. Tak habis dekat situ. Dia habis berkait habis dengan ustaz, dengan apa. Semua habis berkait dengan haram tengok berita, haram semua jadi balik lah. Bukan haram tengok berita secara mutlak. Haram tengok jika ada yang terdedah lah. Tapi ada ke yang tak terdedah? Berlambak. Kita nak tanya sikit datang berita tu tangkap gambar, ada orang tangkap gambar, okey, banjir. Tu ada perempuan tu tak pakai tudung. Boleh kita kata haram lah tengok berita. Boleh kita kata haram lah tengok TV. Nampak? Tu dia panggil domino effect. Jangan suka-suka letak hukum. Letak hukum yang ini, dia habis kait semua. Dengan ustaz-ustaz semua jadi berdosa. Tapi kalau nak cakap boleh, macam semacam boleh tengok aurat dengan syarat jangan tengok real, tengok ikut TV.
Semacam juga. So macam mana? Sebab ada orang tak puas hati. Dia tak puas hati dengan saya hari tu. Dia kata, ustaz cakap tergantung, tak puas hati, tak puas hati, ada. Lepas tu saya ada terangkan sekali lagi di satu tempat lain, tengah-tengah nak terangkan hukum dia, putus, bateri habis. Tak puas hati 2 kali Dia tu, yang ni ustaz cakap kat pelindung gitu, nak tunggu, bateri habis, putus juga. Tak puas hati 2 kali. Soalannya, agak-agak nak pakai yang mana? Kalau kita kata haram tengok, memang seronok lah. Benda tu memang kan benda bernafsu apa kita katalah. Cuma dia akan terbabit macam-macam. Balik nanti tak boleh buka TV. Kalau buka TV ada cepat-cepat tutup. Ada yang mendedahkan aurat. Tengok cara karama. Tengok apa cerita-cerita. Ada ke semua tutup? Mana ada terbuka? Mana tak boleh tengok cerita? Sekarang macam mana ni? Nak kena settle ini malam juga. Oh, kalau macam tu boleh tengok dengan syarat tak nafsu. Mati pucuk dah ke apa? Tak nafsu. Kasar pula bunyi. Sebab ada orang kata boleh tengok tapi jangan bernafsu. Mana kalau lelaki tengok, kadang-kadang yang jenis dah 70 pun tapi jiwa muda. 70-80 pun ada sampai macam tu. Jadi memang Allah cipta lelaki perempuan ni dia ada nafsu di antara satu sama lain. Jadi mana boleh kita tengok aurat tiba-tiba tak ada rasa apa-apa. Tak ada rasa apa pun tengok. Mana boleh? Sama lelaki perempuan lelaki. Soalannya macam mana nak settle ini perkara? Nak kata macam ni, boleh tengok dengan syarat apa? Tak sengaja. Mana dia tak sengaja? Sengaja buka TV, sengaja buka handphone. Macam mana nak cakap dia? Tolonglah jawab sekali. Sebab dia ada domino effect. Dua-dua masalah. Oh boleh tengok. Oh boleh tengok. Jeng. Berani. Tak boleh tengok. Habis tu yang ustaz duk nyanyi-nyanyi tu, ataupun kalau tidak pun yang makna pendek kata kita tak boleh lah ada TV kat rumah. Nanti anak-anak buka, anak-anak tengok aurat, kita tanggung sekali. Ambil TV tu, buat keluar, rembah kat luar. Hancurkan. So dalam kitab I'anatul Talibin, Fathul Mu'in, syarah I'anatul Talibin, syarah kepada Fathul Mu'in. Ada satu bab berkaitan dengan nazar rajul ilal mar'ati an tariqil ma'i wal mir'ah. Itu dia punya tajuk. Iaitu dalam masalah aurat, nazarur rajul, lelaki melihat, ilal mar'ah, kepada perempuan. Mar'ah bari atas, mim bari atas, mar'ah kepada perempuan. An tariqil ma', melalui biasan, melalui pantulan, bukan direct, melalui air, melalui pantulan lah. Okay? Wal mir'ah, dan cermin. Jadi saya biasa sebut kan, perempuan baris atas, mar'ah perempuan, mim tu baris bawah, mir'ah cermin. Sebab tu perempuan dan cermin tak dapat dipisahkan. Sebab beza dengan baris je. Mar'ah, mir'ah. Silap sebut jadi cermin. Mar'ah, mir'ah. Betul orang perempuan kalau dia nak bersiap, nak keluar tu, kita dah panas enjin tu, tutup balik. Tutup balik. Terlebih panas enjin, tak siap-siap lagi. Sebab apa? Tengok depan cermin. Memang tak boleh buat apa. Tak dapat dipisahkan perempuan dan cermin. Biarkan je lah. Biarkan, tak ada masalah. Jadi sekarang ni memang dibahas. Berkaitan dengan melihat perempuan, melihat aurat perempuan, termasuklah lelaki tengok perempuan, perempuan tengok lelaki, melalui pantulan, melalui biasan. Hukum asalnya tak haram. Tak haram. Dengan syarat tidak menimbulkan nafsu, tak menaikkan syahwat. Jika menaikkan syahwat, dia jadi haram. Haram bukan sebab tengok, haram sebab naik syahwat. Dia panggil haram aridi, haram yang mendatang. Tengok tak haram. Yang haram tengok live, direct, bukan live, direct, straight. Macam tu hukumnya haram. Tapi kalau tengok melalui pantulan, tengok melalui cermin, tengok melalui air, tengok telefon, tengok TV, tak haram secara umum. Kecuali dengan tengok tu menaikkan nafsu, maka waktu tu haram kerana naik nafsu. Bukan macam kita minum tuak, apa sini panggil? Nira. Orang Kelantan panggil tuak. Tuak tu nira lah, yang kita ambil kelapa ke, nira nipah ke, sedap tu. Yang mana yang belum jadi gila lagi dia panggil. Dia berbuih tu namanya gila. Kalau kita tulis gila dia panggil, berbuih, gila. Kemudian dia akan tenang, dia akan jadi cuka. Masa gila tu, masa berbuih tu, minum mabuk. Okey. Tuak ataupun nira tadi tu, nira kelapa, nira nipah tadi tu,
Ada orang tak boleh minum. Dia minum walaupun nira dia jadi macam pening macam tu. Maka haram bagi dia minum nira. Tapi bukan minum nira tu haram. Haram aridi. Haram yang mendatang. Kerana lepas dia minum, mabuk. Mabuk lah kita istilah, pening. Dengan dia minum mabuk, waktu tu jadi haram yang mendatang. Hukum asal tak haram. Macam tu juga melihat hukum asal tak haram. Kerana bukan tengok direct. Sebab tak boleh nak kata haram. Jika nak kata haram, kena pecahkan kita punya, kena jual TV kita segera. Tak boleh. Dan kita tak boleh ada telefon. Sebab dalam telefon tak nak dia akan keluar iklan macam-macam. Nak tak nak tak boleh, kena jual telefon. Jadi nak tak nak kena guna hukum tu, iaitu hukum asal tak haram. Yang haram jika menimbulkan syahwat. Jadi haram tu haram bukan sebab lihat, haram aridi, haram yang mendatang kerana syahwat. Sebenarnya bukan tengok aurat je haram. Tengok lembu pun haram jika menimbulkan syahwat. Tengok haram. Jadi maksudnya nampak tak? Aridi. Ataupun dia tengok amrat. Amrat ni apa? Amrat. Siapa tahu amrat ni apa? Saya lupa terjemahan dia. Amrat lelaki jambu. Tu dia boleh kot. Lelaki jambu. Apa dia? Apa? Bukan. Pondan dia nak. Ini tak, dia lahirkan lelaki jambu. Janggut tak tumbuh, simpan tak tumbuh. Tak panjang-panjang janggut dia. Dia panggil amrat. Muka nak kata perempuan laki, nak kata laki perempuan. Macam orang Korea. Nak kata laki ke perempuan muka jambu lah, lelaki jambu. Dia panggil amrat. Dekat amrat tadi, lelaki jambu tadi, bukan yang dia buat ni. Bukan yang ya-au tu, bukan. Itu yang dia buat. Tak, bukan. Tu mukhannas. Bukan itu. Ini dia lahir macam tu dah. Muka dia, jambunya. Lelaki tahu. Tapi jambunya. Tak ada jambang, tak ada misai, tak ada janggut. Licin muka. Orang perempuan jealous. Dia kena pakai undercoat nak bagi licin. Kena pakai foundation, undercoat. Dia tak payah pakai. Lelaki tak payah pakai. Licin. Cantiknya pipi. Lelaki. Dia panggil amrat. Dekat dia ada 2 setan. Dekat perempuan ada 1 setan. Setan yang nak goda ni lah. Kalau orang putih dia panggil Cupid ni yang panah bagi cinta tu. Ada orang panggil dewa dewi lah. Kita panggil setan lah tu. Setan. Dia panah tu. Dekat perempuan ada seekor setan. Setiap perempuan ada seekor setan yang akan memanah. Sesiapa lelaki yang tengok, dia akan panah. Syup! Pop! Masuk mata lelaki yang pandang. Dan tak lepas dia pandang, daripada mata turun ke hati. Turun ke hati, turun ke bawah nafsu. Itu perempuan. Amrat tadi ada 2 ekor. Lagi bahaya amrat ni. Okey, melihat amrat jadi haram. Jika haram aridi, nak kata haram aridi. Jika dengan melihat dia rasa lain macam. Laki dengan laki ni. Lain macam orang rasa. Sebab apa? Setan dia lagi power. Memang power. Bukan tahap bawah-bawah, prebet bukan. Ni tahap tinggi, kapten ke apa, tahap tinggi amrat ni. Jadi kalau ada lah anak-anak ke, tak, benda ni bukan buat, dia lahir macam tu. Ayah jenis handsome, mak jenis lawa, anak berkemungkinan amrat. Nak macam mana? Mak ayah jenis tak ada janggut, memang lahir memang keturunan tak ada janggut. Isteri lawa, suami lawa, makan pun dengan berkhasiat. Anak dia jadi macam tu. Nak kata macam orang Korea. Nak kata laki perempuan, nak kata perempuan laki, tapi tahu dia lelaki dari segi tu. Kulit licin je kulit. Tak adalah lembek-lembek, tak ada. Tak ada lembek. Yang lembek tu salah lain lah tu. Itu dia panggil mukhannas, iaitu dia lelaki. Dia kata ada sebenarnya roh yang nak ditiupkan dekat dia ni tersalah. Dia roh perempuan pergi masuk tubuh lelaki. Jadi tersilap. Sebab tu dia kata naluri dia naluri perempuan. Walaupun dia lelaki. Itu mukhannas, itu dicela, itu terkutuk. Yang amrat tadi tidak. Berlaku zaman Nabi banyak kali, zaman para sahabat banyak kali amrat ni. Malah ada para sahabat pernah tangkap, ataupun bukan tangkap lah, semua orang duk berebut dengan amrat ni. Dia tangkap, dia cukur botak nak bagi nampak wuduh. Lepas cukur lagi cun. Akhir sekali dia kena sorok amrat ni. Saya nak beritahu apa? Melihat bendanya tak haram lelaki dengan lelaki, dia jadi haram kerana haram mendatang, haram aridi. Macam tu juga melihat melalui pantulan aurat perempuan tengok laki, laki tengok perempuan, melalui pantulan hukum asal tak haram.
rujukan I'anatul Talibin atau Fathul Mu'in dalam bab nazarur rajul ilal mar'ati an tariqil ma'i wal mir'ah, iaitu hukum lelaki atau terbaliknya melihat wanita melalui pantulan ataupun melalui cermin. Dan dibahaskan oleh Syekh Ramli dalam mensyarahkan pendapat Imam Nawawi dalam Minhaj. Diharamkan orang lelaki yang balik daripada melihat wanita, memang haram tengok aurat, tetapi tidak haram jika aurat itu sekadar imej, gambar atau pantulan, ataupun dia panggil misal. Tak, jadi kalau tengok surat khabar mesti ada. Tengok gambar mesti ada. Sikit kita nak bahas, tak masuk kita yang keempat ni, bab aurat lagi. Sebab ada orang marah saya, sebab tu saya nak kena bahas ni. 2 kali dia kata tak dapat jawapan. Tak puas hati nak bagi jawapan ni. Melihat gambar isteri, hukum asal haram. Macam ni lah, bukan macam tu. Bukan, tukar balik, tukar ayat. Isteri gunting rambut ketika anak dara, dia simpan rambut panjang sampai ke lutut. Kemudian ketika tak kahwin lagi, dia potong. Dia sayang simpan berapa puluh tahun, simpan dalam bekas. Selang beberapa tahun kahwin, kita katalah, ni apa ni dalam kotak ni? Dia kata rambut masa gunting 10 tahun lepas, panjang-panjang saja je simpan, buat kenang-kenangan. Dia pun nak tengok, dia pun buka. Bukan je haram tengok. Haram tengok walaupun rambut isteri, tapi yang mana ia terkerat, terpotong ketika tak kahwin, ketika haram. Maksudnya haram tengok rambut tadi tu, dia nak tengok haram tak haram, tengok ketika dikerat rambut tu, haram tak tengok. Haram tak kahwin lagi ketika dikerat. Maka bila dah dikerat, hukum haram tu kekal. Walaupun dah kahwin, kekal. Yang kata daripada haram jadi halal hanya yang bersambung dengan tubuhnya saja. Asalnya tak boleh tengok aurat, aku terima nikah, semua dah tak ada aurat. Hanya yang bersambung daripada tubuh. Yang telah terkerat sebelum akad tadi, semua tak boleh tengok. Kuku ke, apa lagi? Bulu ke, rambut ke, apa lagi biasa orang simpan tu je kot. Takkan orang simpan kecil mani kerat kaki, simpan kaki, tak ada kan? Benda yang haram lihat lah. Benda yang haram lihat. Tu bab berkaitan dengan aurat lah sikit. Jadi kalau jawab sekaligus, dia boleh menimbulkan fitnah dalam masalah ni. Iaitu kata boleh tengok aurat perempuan dalam TV, pentulan. Hak boleh tengok. Boleh tu maksud tidak haram. Jika tidak menimbulkan syahwat. Kalau cakap sekali lalu, lain macam, bunyi lain macam. Betul? Tapi kalau tak cakap macam tu, duk tengok tu je ni. Jadi dia memang susah. Dia boleh menimbulkan fitnah bila kita jawab secara direct. Kalau kata, boleh tak tengok aurat, tengok cerita orang putih, duduk bededah aurat dalam TV, dalam telefon, kadang-kadang dia lalu. Kita duduk tengok, kita pun kata apa? Boleh je, tak ada apa. Jangan syahwat lah, syahwat berdosa lah. Lain macam bunyi? Boleh. Padahal dia baru lepas tengok. Yang kerut kening tu baru lepas tengok. Masa kau tengok tu kau tak kerut kening pula. Bila orang cakap boleh, kau buat tadi. Dia akan jadi jam. Memang macam tu. Dalam masalah dia ada jam sikit nak menjawab tu. Jadi hukum asalnya memang tak haram. Hukum asal tak haram tengok melalui pantulan, dan jika menimbulkan syahwat baru haram. Jadi haram tu haram aridi, haram mendatang, haram kerana timbul syahwat. Malah haram melihat kerana timbul syahwat ni bukan semata-mata tengok perempuan tengok lelaki je. Tengok lembu pun jadi haram jika timbul syahwat. Tengok meja, timbul syahwat jadi haram tengok meja. Kalau ada orang macam tu lah. Tengok apa-apa dia timbul syahwat jadi haram. Jadi haram tu kerana bukan haram tengok meja, tidak. Haram kerana menimbulkan nafsu. Malah ulama bahas secara detail. Kadang-kadang dia melihat dirinya sendiri pun jadi haram. Melihat dirinya sendiri timbul syahwat. Ada ke? Macam-macam pelik-pelik dah zaman sekarang ni. Ada. Dia tengok diri dia. Dia masuk bilik air telanjang. Dia tengok. Naik syahwat. Haram. Ada. Tak tahu macam mana. Wallahualam. Tapi ada. Maka walaupun dirinya sendiri jadi haram juga. Sebab kita tak boleh menimbulkan syahwat suka-suka. Tak boleh. Hanya yang dibenarkan oleh Allah saja, iaitu kepada isteri. Kerana tu dari segi aurat di antara diri dia, diri sendiri dan aurat dia, ada aurat. Maksudnya diri dia dengan tubuh badan dia ada aurat. Iaitu haram melihat kubul dan dubur tanpa sebab. Haram walaupun dia kata tu dia punya.
Sebab tu saya selalu sebut, apa yang ada dekat kita ni bukan kita punya. Semua pinjaman. Kalau kita punya, balik nanti cukur kening. Boleh? Tak boleh. Kita punya tak kacau orang pun. Biar aku macam Tok Cha kan, cukur. Macam orang perempuan sana juga suka. Dia cukur, lepas tu dia letak apa? Dia colour balik dengan celak. Kita pun confused. Dia nak cukur ke? Dia nak ada kening ni? Dia nak ada kening ke tak ada kening? Dah ada kening cukur. Lepas tu letak balik kening. Kening cantik lah. Letak cantik. Haram? Tak boleh. Maknanya kening bukan kita punya. Bukan. Habis yang lain-lain tubuh badannya bukan kita punya. Bukan. Dia hanya pinjaman daripada Allah. Jadi dengan sebab tu, ada ulama bahas sehingga tengok diri sendiri menimbulkan syahwat, haram tengok. Yang hanya dibenarkan apabila dia dengan diri dia sendiri pun ada auratnya. Jika ada sebab, walaupun sekecil-kecil sebab, baru boleh tengok. Nak mandi, ada sekecil-kecil sebab. Nak pakai seluar, tertengok, tu tak apa. Ada masalah nak buat sesuatu apa-apa, tengok ada sebab, walaupun sekecil-kecil sebab. Walaupun sebab macam tak berapa nak terima. Masuk rumah, panas rumah tu. Uish, nak tengok sampah berlambak, banyak debu kat rumah tu. Tutup semua, tingkap pintu, telanjang, sapu sampah. Ada sebab tak kenapa dia telanjang? Sampai terlihat kemaluan dia. Ada sebab panas. Macam sebab panas, sebab dia nak menyapu. Macam tak berapa kuat dia alasan, tak apa. Maksudnya apa? Haram tengok kemaluan sendiri, hukumnya haram. Aurat untuk diri sendiri, haram. Kecuali ada sebab, walaupun sekecil-kecil sebab yang macam tak berapa nak terima pun boleh. Maksudnya, macam nak mandi, nak mandi boleh je tutup, tak haram. Sebab walaupun ada sekecil-kecil sebab, itu dia dengan diri dia pun ada aurat. Yang tak ada aurat, dia dengan isteri dengan dia, yang itu tak ada aurat. Terbalik pula. Dia dengan isteri tak ada aurat langsung, isteri dengan dia tak ada aurat langsung. Yang itu je yang tak ada aurat. Yang itu je yang boleh nak buat apa-apa dan segala-segalanya lah. Selain daripada tu, ada aurat yang tersendiri. Ada aurat. Jenazah ada aurat. Iaitu seluruh tubuh. Dia kena kafan. Muka je boleh dedah kan, buka kat muka aja. Setiap perkara ada auratnya. Jadi memang jam lah kalau kita nak kata, memang jam, memang masalah. Iaitu macam mana kita nak letak hukum melihat perempuan melihat aurat lelaki, lelaki melihat aurat perempuan. Macam ni kita nak letak apabila kita melihat melalui mir'ah, melalui pantulan, melalui melalui cermin, melalui biasan air, melalui telefon, TV dan sebagainya. Jadi jawapannya tak boleh sekadar kita kata dibenarkan, tak boleh. Kita kena tanggung lagi. Haram tengok jika menimbulkan syahwat. Tu jawapan dia. Haram tengok jika menimbulkan syahwat. Bukannya boleh tengok tapi haram kalau timbul syahwat. Ini cara, uslub, kaedah ulama. Kalau dia tulis benda sama tapi dia pandai guna ayat. Itu kita kata haram tengok jika, boleh ke tengok aurat perempuan dalam handphone, dalam TV? Boleh ke? Boleh memang boleh pun. Memang boleh pun, kita dah buat hari-hari kan. Okay. Jadi apa hukumnya? Hukumnya haram jika menimbulkan syahwat. Bukan hukumnya boleh tapi haram kalau timbul syahwat. Sama je kan? Bezanya mana mula dulu? Mula boleh dulu ke mula haram dulu? Tu. Kalau mula boleh dulu, kita akan bermudah-mudah dengan hukum tu. Kalau bermula haram dulu, kita akan pandang ketat dengan perkara tu walaupun maksudnya sama. Macam makan babi boleh tak? Makan babi. Cara jawab. Dua-dua sama. Makan babi haram. Okey, haram makan babi. Tapi darurat dibenarkanlah. Okey. Tapi darurat yang kita nak jadi ni, kalau tak lulus belanjawan yang tu jangan makan babi weh. Itu darurat lain weh. Manalah tahu apa PM pergi jumpa darurat sebab apa belanjawan tak lulus, darurat. Dia pergi cari babi, jangan buat kerja tu. Haram makan babi, betul? Boleh ke makan? Jika darurat baru dibenarkan. Tapi kena kata haram dulu. Bukan kata macam ni. Babi boleh makan jika darurat. Tapi benda sama kan? Babi boleh makan jika darurat. Satu lagi, haram makan babi. Tapi darurat boleh makan. Sama je. Tapi ulama guna uslub, cara yang sangat cantik. Haram makan babi. Tu dulu. Habis darurat. Darurat baru dibenarkan. Bukannya babi boleh makan kalau darurat.
Benda sama. Samalah juga. Apa hukum melihat aurat wanita ataupun lelaki tengok perempuan, perempuan tengok lelaki auratnya dalam mir'ah, dalam cermin, melalui pantulan, melalui biasan, melalui TV, handphone dan sebagainya? Haram jika menimbulkan syahwat. Lepas tu senyap. Jangan lebih-lebih lah. Jangan lebih. Kalau lebih, dia kata, habis kalau tak timbul syahwat, boleh lah. Jangan tanya balik. Selama ni kau tengok tak? Tu je lah jawapan ni. Selama ni tengok tak? Kejap. Tadi. Tengok cerita tak? Tengok tadi tu. 3 orang putih. Tengok. Oh, dah tengok. Tak payah sembang lah. Kau nak sembang apa? Dah tengok. Jadi hukum tu dibenarkanlah. Arab-Arab tak marah dah lah kot. Puas hati lah kot jawapan dia. Tapi kalau kita nak dalam kan, ada orang-orang yang jahat mulut ni, dia up lagi perbahasan. Kalau macam tu dia kata, apa beza tengok rambut lelaki tengok rambut perempuan melalui TV, melalui handphone dengan tengok leher ni, dada. Sini. Apa beza rambut dan sini? Aurat mukhaffafah mughallazah ke? yang ringan berat ke? Samalah, ni aurat juga. Apa beza rambut perempuan, lelaki tengok rambut perempuan dengan tengok betih? Samalah. Okey. Ni jahat ni. Apa hukum tengok perempuan tadi? Apa beza tengok bahagian atas ni, dada ni, atas ni dengan peha? Sama je aurat. Semua-semuanya aurat. Habis kalau macam tu dia kata, kalaulah tak ada beza pun di antara rambut, leher, dada, lengan, peha, lutut, semua aurat yang sama, haram yang sama. Jika boleh tengok rambut, bolehlah tengok porno. Jahat. Tapi sebenarnya, ini yang jadi fitnah kalau jawab ni. Tapi sebenarnya macam mana? Sebab kalau kata tak boleh, kenapa boleh tengok yang lain? Yang sikit-sikit ni. Sama aurat. Dia punya kaitan dekat mana? Kalau tengok yang itu, garanti naik nafsu, jadi haram aridi. Tu jawapan dia lah. Tapi dia kata, dia tengok tak naik nafsu. Perobat cakap dia. Pergi perobat. Tahu pun mengaku, makan ubat, cari ubat. Cari tak tongkat ahli. Jadi kat situ lah. Cuma dia punya halus sangat dia punya tu. Agak-agak jangan marah lah. Hari tu putus lah. Macam mana? Putus. Tengah-tengah. Putus. Tak puas hati. Bulan lepas, saya gantung lagi. Tak puas hati lagi. Maka selesailah kita berkaitan dengan aurat laki dan perempuan. Malah saya nak bahas lagi berkaitan dengan aurat ni. Biasa orang duk kata perempuan haram tengok lelaki kan. Lelaki haram tengok perempuan, haram tengok aurat lelaki. Yang mana pusat sampai ke lutut aurat lelaki. Sebenarnya kalau ikut kata Imam Nawawi, bukan haram tengok pusat sampai lutut je, perempuan tengok lelaki. Sebab kalau lelaki tengok perempuan, kita dah bahas banyak dah. Dah letih lah. Memang lah lelaki tengok perempuan, memang dah puas dah bahas. Macam mana kalau perempuan tengok lelaki? Perempuan tengok lelaki, tengok biji mata pun haram. Tak boleh. Tengok apa? Dahi pun haram. Perempuan tengok lelaki. Macam tu juga lelaki tengok perempuan. Dari segi aurat seluruh tubuh, kecuali pergelangan tangan dan muka tu, aurat untuk ditutup. Tapi kalau seorang lelaki tengok je muka perempuan, aku tak tengok aurat, aku tengok pipi dia je, haram juga. Haram, tak dibenarkan. Macam tu juga perempuan tengok lelaki, dia tengok je muka, tengok kaki. Bukan aurat pusat sampai lutut lelaki. Haram juga. Tak boleh. Kecuali 7 tempat lah. 7 tempat kita pun dah bahas sebelum ni. Nak belajar, guru dengan murid, nak belajar, nak berjual beli. Nak jual beli takkan nak tutup. Nanti dek, kalau rosak nanti adik hantar akak-akak balik je, kita tukar. Dia tutup je ni. Nak jumpa cari macam mana? 3-4 orang semua tutup. Bila rosak nak hantar kat siapa? Masa ketiga, dia buka. Boleh buka. Yang pakai bodah lah. Buka. Nak bagi tahu jumpa akak yang ini. Kalau nak buka, kalau tak nak buka, nama akak sekian tak apalah. Cuma dibenarkan untuk melihat muka. Kalau saja-saja haram tengok muka. Haram tengok muka. Oh, dia bukan aurat, haram. Nak berobat. Nak berobat, sampaikan beranak lelaki boleh sambut lagi kan. Jika tak ada yang perempuan, tak ada nurse, tak ada doktor perempuan. Nak kahwin, nak merisik. Nazar dia panggil. Nak jadikan dia tu isteri. Boleh tengok, dan saya pernah cerita dulu kat sini dulu kan. Cara nak tengok, kalau dia jenis pakai niqab sekalipun, kita nak pergi merisik dia, nak buat dia jadi bini, boleh tengok.
Dia bawa air tu kan, orang Melayu kan dia mesti kena bawa air. Tu je lah kerja dia, bawa air. Inilah anak dara ni, anak terguna je. Datang nak merisik dulu, belum tunang lagi. Jadi sunat bagi dia tengok muka, tengok tangan, sunat ini. Sebab nak kahwin ni nanti sunat tengok muka. Jadi dia panggil nazar. Tiba-tiba dia jenis daripada kecil sampai ke besar, umur 3 tahun pakai burdah lah. Oh, hebat. Tak biasa bagi tu dedah muka kat orang. Tiba-tiba tak bagi tengok. Ayah dia, abang dia pegang, kejung. Buka. Boleh. Buka. Dah nampak tak? Okey dah, tutup balik. Lepas tu macam mana? Nanti dulu sabar, fikir dulu. Minggu depan rasa tak puas, datang lagi. Boleh. Kejung lagi sekali, tengok muka. Dibenarkan. Walaupun dia tak bagi, walaupun tanpa rela dia, dibenarkan tengok. Lepas tak puas hati lagi, tengok lagi minggu depan, boleh. Dengan syarat jangan main-main lah. Sampai buat keputusan. Lepas dah tengok 4-5 kali, cancel lah. Apa? Dengan syarat jangan main-main. Tu syarat dia, jangan main-main. Jadi aurat ni ada dua. Satu aurat yang haram, satu aurat yang wajib ditutup. Itu yang kita duk bincang. Aurat wajib ditutup adalah perempuan semua seluruh tubuh, muka, pergelangan tangan, lelaki pusat sampai ke lutut. Itu aurat yang wajib ditutup. Tapi aurat yang haram dilihat cerita lain. Aurat yang haram dilihat cerita lain. Aurat yang wajib ditutup cerita lain. Aurat yang haram dilihat ni seluruh tubuh walaupun biji mata. Habis kenapa tengok? Tak ada saja je nak tengok hukumnya haram. Tapi kalau ada sebab, ada 7 sebab lah, panjang satu-satu lah. Nak jual beli, nak jual beli untuk berobat, untuk belajar, semua tu boleh lah. Tengok. Habis situ bab aurat, clear. Tapi tak masuk lagi untuk yang malam ni. Tapi ada komplain juga gitu. Saya pendek. Kali ni kita sambung. Qadha balik. Sebab hari tu, saya mana tahu. Bulan 7, memang kecoh, iaitu kuliah, bunyi je AJK kat belakang dah macam ni dah. Bunyi insyak. Waktu tu kan dah lama kita cuti 3, 4, 5, 6 13 bulan 7 baru buka, macam tu lah lebih kurang. Jadi nak jaga sungguh-sungguh lah, takut tutup balik masjid ni. Jadi kebanyakan tempat bunyi tet berhenti. Saya datang sini, mana tahu lain. Mana tahu sini boleh lebih. Jadi stop lah. Sekali kena komplain dah, tak cukup. Hari ni kita qadha insya-Allah. Qadha hari ni. Sikitlah, qadha sikit. Kita masuk yang malam ni yang keempat. Yang keempat syarat sah sembahyang yang keempat dalam kitab Muniyatul Musalli. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumil kitab. Amin ya rabbal alamin. Yang keempat, mengetahui ia akan kaifiat sembahyang. Kaifiat ni cara sembahyang. Mengetahui ia. Orang yang sembahyang tu dia kena tahu kaifiat cara sembahyang. Seperti bahawa diketahui akan fardunya, yang wajib dia tahu, yang dia nak buat rukun qauli, rukun fi'li, rukun qalbi ni, dia tahu ini wajib, ini sunat. Fardunya dan dibezakan dia daripada sunatnya. Dia kena tahu yang ni wajib, yang ni sunat. Nak buat ni, dia kena tahu gerakan tu. Gerakan nak buat macam mana dia tahu. Dia mesti tahu. Bahkan jika ia i'tiqadkan sekalian itu fardu atau setengahnya fardu dan setengahnya sunat, teruk sangat ni. Dan tiada dibezakan, dia tak cakap mana satu. Padahal orang awam, dia pula orang awam, dan tiada diqasadkan sunat yang fardunya, sahlah sembahyangnya. Yang pertama, yang keempat, dia kena tahu cara sembahyang. Mula-mula macam ni, lepas tu baca apa, lepas tu dia kena macam ni, dia kena macam ni, tu dia kena tahu. Dan secara umum dia kena tahu yang wajib tu wajib, yang sunat tu sunat. Secara umum dia tak boleh sembahyang aja, follow je, tak boleh. Dia kena tahu ini wajib, yang ini sunat. Secara umum macam tu. Tapi bagi orang awam, dia kata bagi orang awam, dia jika dia beriktikad, dia kata semua dalam sembahyang tu semua wajib. Allahu Akbar, takbiratul ihram wajib, Fatihah wajib, doa iftitah sebelum tu, doa iftitah wajib, A'udzubillah wajib, Fatihah wajib, Amin wajib, surah wajib, rukuk wajib, Subhana rabbiyal azim wajib, wa bihamdih wajib, Sami Allahul mahmidah wajib, i'tidal wajib, semua wajib dia bantai. Adakah sah? Sah sembahyang ni. Ataupun dia kata macam ni, dalam sembahyang tu ada wajib, ada sunat. Tapi ada lah. Ada. Yang mana? Ada lah. Dia tak tentukan. Dia tak tentukan yang mana satu. Tapi dia kata ada wajib, ada sunat. Aku sembahyang macam ni, aku baca sekian-sekian. Semua wajib ke? Ada wajib, ada sunat. Yang mana? Ada lah. Maksudnya dia tak tahu. Dia tak tentukan yang mana wajib, yang mana sunat.
Sah sembahyang juga. Yang tak sah yang ini. Tu. Itu maksud sunat yang tiada dibezakan. Dia tak ada bezakan yang mana-mana. Secara umum itlak macam tu je. Padahal orang awam. Dan tiada diqasadkan sunat yang fardu. Ini yang tak boleh. Yang fardu dia kata sunat. Okey, dia berdiri, qiyam, baca Fatihah. Fatihah tu sunat aja, tak wajib. Pada mazhab Syafi'i, habis pada mazhab Syafi'i habis sembahyang dia. Iaitu dia kata yang Fatihah tu adalah sunat. Sedang Fatihah tu adalah wajib. Dia i'tiqad dia adalah sunat, sembahyang dia tak sah. Pada mazhab Syafi'i. Pada mazhab Hanafi dia masih lagi boleh jadi sah jika dia jadi makmum. Dalam mazhab Hanafi, makmum tak payah baca apa-apa. Dengar je Fatihah, dengar je surah. Tak payah baca apa-apa. Kalau nak baca, jangan bagi imam baca, dia baca. Nah, senang kita nak tahu. Tepat tu, jika imam amin, lepas tu bunyi orang duk baca. Mazhab Syafi'i lah tu. Tapi amin, senyap je. Mazhab Hanafi lah tu. Tak baca apa, dia dengar je. Sebab apa saja bacaan imam, itulah bacaan makmum. Apa saja imam baca, itu bacaan makmum. Jadi kalau dia kata rukuk untuk sunat, tapi aku rukuk juga, cuma rukuk untuk sunat, tak sah sembahyang. Jadi jika yang wajib dia kata wajib, sah. Yang sunat dia kata wajib, sah bagi orang awam. Yang sunat dengan yang wajib dia tak tahu, tapi dia tak tentukan yang mana-mana. Ada sunat, ada wajib je dia kata macam tu. Sah sembahyang dia. Tapi kalau yang sunat dia kata, yang wajib dia kata sunat, habis. 13 tu lah, rukun 13. Simple aja ni. Yang kelima, suci ia daripada hadas besar dan hadas kecil. Allah, tak payah bahas dah kot ni. Syarat sah sembahyang mestilah ada wuduk, mestilah tak berhadas besar dan hadas kecil. Maka jika kedatangan hadas di tengah sembahyang, batal sembahyangnya. Setengah ulama dia bahagi ada 3. Hadas kecil, hadas besar, hadas besar. Bukan. Hadas kecil, hadas besar, hadas lagi besar. Kalau istilah dia panggil ni, hadas saghir kecil, hadas akbar besar, hadas aghlaz. 3. Tapi yang kita tulis 2 je. Sebenarnya 3. Hadas kecil, kalau kita ambil nawaitu raf'al hadatsil asghar, sahaja aku mengangkat hadas kecil, ataupun nawaitu wudu'a, sahaja aku ambil wuduk, maknanya hadas kecil. Yang kedua, maknanya hadas kecil dia kentut, maksudnya dia batal wuduk lah. Yang kedua, hadas akbar, nawaitu raf'al hadasil akbar, sahaja aku angkat hadas besar, ataupun sahaja aku mandi wajib lah, mana-mana satu. Hadas ni, hadas besar ni dalam kitab ni tak tulis pun. Hadas besar ni adalah junub. Yang ketiga, hadas aghlaz. Boleh gabung je dua ni. Yang baik kita ceraikan. Aghlaz ni hadas lagi besar daripada besar. Akbar dah besar, aghlaz lagi besar daripada itu, paling besar. Okey. Iaitu haid dan nifas. Tapi ada yang gabung yang ini. Kenapa dia dibezakan? Hadas kecil settle lah. Hadas besar dengan hadas lagi besar, atau boleh kita kata hadas sederhana pun boleh juga kot. Hadas sederhana dengan hadas besar. Jadi tapi kita panggil hadas besar juga kan. Tak apalah, hadas besar dengan hadas lagi besar. Kenapa dibezakan dua ni? Sebab hadas besar junub boleh hilang junub, boleh angkat junub bila-bila kita nak. Orang yang berjunub, macam mana nak buang junub dia tu? Hukum junub, mandi maka dia boleh buang bila-bila dia nak buang. Maka namanya hadas besar, akbar. Tapi hadas haid nifas, aghlaz, maknanya ketika haid tu keluar, dia berhadas besar. Boleh buang tak? Tak boleh buang. Mana buang macam mana ada darah? Maka dia kena tunggu berhenti baru dia buang. Baru buang tu maksud baru mandi. Jadi beza junub dengan hadas besar dengan hadas lagi besar adalah hadas besar dia boleh angkat hadas, dia boleh buang, dia boleh angkat hukum hadas tu bila-bila masa dia nak dengan cara mandi. Aghlaz dia tak boleh suka-suka, dia kena tunggu berhenti, lepas berhenti baru boleh mandi. Tu dia bezakan 3 tu. 3. Okey. Best. Cukup? Tak cukup lagi? Keenam. Ada soalan tak? Tak ada kan? Tak ada. Saya biasa jarang ada soalan. Sebab kalau cakap macam ni ada soalan juga, tak tahu lah. Lainlah soalan cerita lain. Soalan lain tu memang macam-macam lah ada. Baru ni di Salahuddin, sebab banyak sangat soalan, kumpul soalan, banyak sangat soalan, kumpullah soalan tu untuk jawab. Malam tu daripada pukul 10 start jawab soalan. Baru je 3 hari lepas kot
3 hari lepas. Boleh, ada dekat live Al-Amin juga. Live Al-Amin juga. Jadi jawab soalan tu. Kita kumpul lah siap-siap soalan ni semalam yang ada orang duk soal. Macam ni pun ada soalan lagi ni. Kumpul untuk jawab. Start live, okey, insya-Allah siapa ada soalan tu soal lah. Kita akan jawab soalan hari ni, soalan yang terkumpul. Tiba-tiba soalan yang terkumpul tu langsung tak baca. Soalan tu berdegu-degu soalan tu sampai 2 jam lebih. Soalan macam-macam soalan 2 jam lebih. Macam-macam, hal macam-macam. Jadi kenapa tu? Sebab tak ada tajuk. Jadi soalan macam-macam lah. Jadi kalau macam saya terang tadi, satu, kalau ada soalan juga rasa macam tak tahu lah. Tak ada soalan kan? Tak ada kan? Ada. InsyaAllah. Betul Haji Wan cakap. Saja nak tahu Haji Wan cakap tadi betul ke tidak? Rupanya betul. Kat sini memang macam mana yang dikatakan sehingga naik syahwat? Yang kata haram tadi lah. Haram naik syahwat tahulah, dia tengok aurat dalam bukan secara betul straight, bukan cara basar, bukan dengan mata straight melalui pantulan tadi. Kemudian kata hukum asal tak haram sebab kita duk buat hari-hari. Jadi tapi jika menimbulkan syahwat haram. Jadi soalannya macam mana syahwat tu? Macam mana nak cakap? Ada ra lah kot. Macam mana nak cakap? Ada ke? Maksudnya ada sesuatu yang bermain-main di fikiran. Duduk terbayang, duduk tu lah, duduk bermain-main. Karen. Itulah maksud syahwat. Yang mana syahwat tu terbagi kepada 2. Yang pertama, tak sengaja tersyahwat. Maka syahwat tetap syahwat tapi tak berdosa. Yang kedua, sengaja disyahwatkan. Iaitu sengaja tengok tu naik syahwat, yang tu berdosa. Jadi macam mana nak kata naik syahwat? Naik macam tu lah syahwat. Cakap lebih-lebih kan. Kena gam. Ni adalah ni berapa ratus orang tengok. Naik syahwat lah tu. Orang perempuan pun ada naik syahwat dia. Ada naik macam tu. Bulu roma ni terangkat. Kalau lelaki dia lagi terlebih lagi. Sebab Allah cipta orang lelaki dia memang tengok tu tembus. Pakai produk pun dia orang boleh tengok tembus. Hebatnya dia punya X-ray. Tak payah tembus. Percayalah orang perempuan. Orang lelaki tengok tembus. Tutuplah macam mana pun. Lagi tutup lagi dia nak tengok. Yang ni dedah. Boring. Lalu dah tengok. Ni yang tutup ni. Ni je nampak. Oh yang ni lagi best. Lagi best tengok. Iya. Itulah lelaki. Sebab tu ada lelaki ni mata keranjang. Perempuan mana ada mata keranjang? Memang Allah cipta macam tu. Sebab tu ada hukum ghaddul basar. Hukum menundukkan pandangan. Surah An-Nur tu. Orang perempuan kena tundukkan pandangan. Orang lelaki kena tundukkan pandangan. Sama-sama kena tundukkan pandangan. Sebab memang Allah cipta lelaki dan perempuan tu memang macam tu. Memang dia akan ada magnet. Dia akan kalau tengok sesama dia, kalau ada magnet juga penyakit. Something wrong somewhere, ada wayar putus. Jika tengok sama-sama dia pun ada. Tengok binatang pun ada. Tu ada lagi. Memang something wrong. Dia dah rosak, jiwanya dah rosak. Kerana tu dalam surah An-Nur disebut lelaki dan perempuan, kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakanlah kepada lelaki yang beriman agar menjaga pandangannya. Wa yahfazu furujahum, dan memelihara kemaluan. Nampak? Allah kaitkan. Kullil mu'minin, katakan lelaki yang beriman, yaghuddu min absarihim, jaga pandangan. Lepas tu ayat seterusnya, wa yahfazu furujahum, dan jaga faraj. Faraj ni bukan perempuan je sebenarnya. Faraj secara umum lelaki dan perempuan, kemaluan dipanggil. Jadi Allah kata sebut yang pertama jaga pandangan, lepas tu pelihara kemaluan. Itu yang kata dari mata turun ke hati. Tak habis kat situ. Turun lepas hati, bawah pada hati lagi. Dia akan turun. Maka naiklah nafsu sebab mata tu. Sebab tu kena tundukkan pandangan. Para ulama, kalau kita tengok yang sekarang ni, kalau dia yang masyhur, kalau kita tengok, kadang-kadang yang temu ramah tu orang perempuan, orang putih, orang putih tu orang barat, wartawan
kadang-kadang orang Melayu pun ada wartawan tu, dia nak temu ramah ulama-ulama hebat, cuba tengok mata dia, cuba tengok mata. Itu pun tak sebut pasal aurat tadi kan, tak bincang pasal aurat itu. Bila dia ada dua mata, manusia yang Allah cipta ada dua jenis pandangan. Yang pertama pandangan fokus, yang kedua pandangan kabur. Dia beza dengan helang mata duduk kat tepi, dia boleh tengok 360, belakang dia boleh tengok sebab dia duduk kat sini mata dia. Allah cipta mata kita duduk kat sini depan, tapi ke tepi sikit. Jadi kita ada dua pandangan. Pandangan pertama pandangan fokus, pandangan yang kedua pandangan kabur. Ni nampak ni. Yang ini tak berdosa tengok, tapi itulah tak puas lah. Nampak ni perempuan ada ni, tak berdosa tengok ni. Yang ni saya nampak ni sekarang ni, tak percaya cubalah buat, memang nampak. Pandangan tepi, pandangan kabur. Satu lagi pandangan fokus. Pandangan fokus ni yang haram. Pandangan tepi ni tak apa kalau nak tengok. Memang nampak kabur-kabur gitu nampak ni. Nampak lagi sini, ni maksimum dah ni. Nampak, memang kita nampak. Yang haram pandangan yang tu. Sebab tu kena tundukkan pandangan. Kalau yang saya sebut tadi, ulama-ulama yang kena temu-temu ramah, saya perhati 3-4 orang lah. Habib bila teramah, ini perempuan yang letak mic, letak macam tu, dia tengok macam tu. Macam mana? Ni kat depan ni, dia tengok macam ni. Macam ni. Macam mana lah? Dia tengok macam tak fokus. Macam tak tengok orang tu. Macam tu cakap, okey, orang duduk sini. Akhir sekali, wartawan tu marah. Kenapa awak tak tengok saya? Macam tu. Dia marah. Kenapa tak tengok? Dia orang ni nak jaga mata. Tengok ikut CP tak ada masalah. CP tak ada masalah, dengan maksud tak haram. Tapi tetap juga kaitnya, kalau menimbulkan syahwat haram juga yang tadi, yang tepi ni. Kalau sekadar tengok tak rasa apa-apa, tak haram tengok tepi ni. Yang haram yang depan ni, yang fokus. Jadi dalam surah An-Nur sebut kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Orang lelaki beriman jaga mata, kerana wa yahfazu furujahum, kerana Allah suruh pelihara kemaluan. Daripada mata dia akan turun. Itu yang kata mata tu jadi ada ra ada. Zalika azka lahum, dan demikian itu suci, itu yang terbaik bagi mereka. Innallaha khabirum bima yasnaun, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu buat. Sembang kencang tak ada, tapi Allah tahu apa kamu buat. Kemudian kullil mu'minati, dan katalah kepada perempuan-perempuan yang beriman, yaghdudna min absarihim, dia lain sikit, dia lebih tu, yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna, bahawasanya menjaga pandangan dan memelihara kemaluan. Automatik kita dah tahu dah. Iaitu perempuan juga sama, daripada mata turun ke hati, hati turun ke kemaluan, maka naik nafsu itu. Jadi kena jaga juga. Dia akan rasa, dia akan setan masuk dalam urat darah tu, dia rasa pergi. Memang rasa. Kemudian cuma perempuan dia ada beza sikit. Wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha. Tu je bezanya. Iaitu kalau perempuan yang boleh dia dedah, bukan dedah, dia memang kena tutup aurat, cuma yang dimaafkan baginya ma zahara minha, mana yang zahir bagi mereka. Yang zahir boleh dedah. Bukan boleh dedah, boleh nampak bentuk tu, boleh nampak. Apa yang zahir, kalau kita tengok daripada atas tu, daripada atas pop, nampak tak bentuk kepala? Nampak maka boleh dedah bentuk kepala. Sebab tak boleh buat apa dah, takkan nak pakai macam tu kan. Okey, turun lagi, pop, apa, bahu, boleh nampak bahu, boleh nampak bentuk bahu. Okey, turun bawah, tak boleh. Pop, kaki, 3 je lah. Bentuk kepala, yang ni bentuk bahu, bentuk kaki. Sebab dia pakai stokin, nampak bentuk. Kan orang perempuan tak boleh nampak bentuk kan, sebab tadi kalau macam tu kena pakai stokin apa? Pakai kasut? Tak. Kaki boleh nampak bentuk, ni boleh nampak bentuk, bahu, kepala juga boleh nampak bentuk. Itu maksud illa ma zahara minha, kecuali memang yang dah dizahirkan, tak ada masalah. Jadi kalau soal tadi macam mana lah nak tu, senang cerita terbayang-bayang, kan, terbayang tu maksudnya adalah nafsu tu. Kadang-kadang orang lelaki ni lagi hebat lagi, dia boleh simpan memori tu. Oh hebat, dia boleh keluar bila-bila dia nak. Hati-hati tu, setan tu. Dia tengok, apa dia panggil? Apa? Fotograf memori. Tu. Cerit. Benda apa cerit tu? Tangkap gambar tu. Simpan. Tak guna lagi. Dia guna bila-bila nanti. Boleh. Itu lelaki, kau nak tahu. Banyak lagi. Kita boleh bongkarkan lelaki. Macam kita perempuan pula. Bongkarkan. Antaranya. Jadi, tengok tu memang tak ada apa-apa. Tapi dah ada fotograf. Takat gambar dah semua. Dah penuh dah. Apa?
memori pun nak penuh dah. Jangan delete lagi, dia kata. Tengok nanti 2-3 hari baru delete. Lepas tu dia berangan. Tu lah antara. Kerana itulah ulama mengatakan, kerana itulah baligh dengan cara yang terbaik, bagi lelaki adalah dengan cara 15 tahun. Sebab baligh lelaki ada 2 cara. Yang pertama keluar haid. Mana ada lelaki pertama mimpi. Lebih umur 9 tahun ke atas mimpi, maka balighlah 9 tahun qamariyah. Okey, balighlah dia. Tapi kalau dia tak mimpi sampai umur 40, tak balik-balik ke abang haji? Tak mungkin. Balik dia maksimum dia 15. Dengan 15 tahun, mimpi ke tak mimpi ke balik. Maknanya orang lelaki boleh balik dengan 2 cara. Yang pertama mimpi ihtilam, atau kita kata keluar mani. Sama ada tak mimpi, berangan jenis manja sikit, berangan je, manja sikit, macam tu lah. Jadi 9 tahun ke atas dia akan balik. Maka wajib baginya jadi mukallaf lah, wajib sembahyang dan sebagainya. Balik dengan cara mimpi ataupun keluar mani, ataupun dengan cara dia masukkan mimpi adalah bayangan, visual, bayangan kan. Mimpi tu bayangan lah, terbayang-bayang, tidur termimpi-mimpi, dipanggil visual dengan bayangan. Yang kedua, cara balik orang lelaki adalah dengan cara 15 tahun. Tepat-tepat tahdidan. Cun-cun 15 tahun qamariyah, balik terpaksa mimpi, jika tak bermimpi. Jika tak mimpi 15 tahun, dia akan balik. Maka ulama mengatakan, sesiapa yang balik dengan umur 15 tahun bukan dengan mimpi, ini spesies yang jarang-jarang ditemui. Ini kena cop cepat-cepat siapa ada anak perempuan buat menantu. Zaman sekarang tak ada dah. Siapa jumpa kalau borak-borak kan, tu anak kau tu apa, umur berapa tu? Dah umur 16 dah. Nampak tak garau lagi suara tu. Tak mimpi. Dia cerita tak ada mimpi apa-apa pun. Tak mimpi. Aku ada anak umur 7 tahun, perempuan. Kita pesan, aku cop anak kau, terus cop. Tak ada dah yang balik dengan cara 15 tahun. Kalau ada dulu, Allah, mereka kata spesies-spesies yang pupus. Hampir pupus. Semua 7 tahun dah bercinta. Saya banyak kali cerita ni. 7 tahun bercinta. Saya dipanggil oleh sekolah. Cikgu disiplin tak boleh buat apa. Cikgu kaunseling tak boleh buat apa. Tak boleh buat apa. Tak nak belajar. Umur 7 tahun. Rupanya dia bercinta ketika tadika. Kita tengok surat-surat cinta dia, rasa nak siku. Tengok surat cinta dia. Pen merah, pen biru, you marah, I love you. Lepas tu janji taat setia, jangan cari orang lain. Masuk sekolah nanti darjah 1, sekolah yang sama, dekat dengan rumah. Tiba-tiba mak dia ni kata sekolah tu tak cantik sangat. Dalam 2 km daripada situ ada sekolah satu lagi yang lebih up, okey sikit. Mak dia hantar di situ, seorang ni mak ni hantar dekat dengan rumah. Tak mau belajar dua-dua. Sebab tak ada markah, dah tak ada kat situ. Cikgu tak boleh buat apa. Dah nak masuk periksa pertengahan tahun dah. Cikgu tak boleh buat apa. Kita cuba cari ustaz kot. Dia cari kat saya pergi tengok, tanya satu loh. Nak buat macam mana? 7 tahun. Itu kalau mimpi kali pun tak boleh jadi balik. Sebab balik 9 tahun minimum. Makna nak beritahu, kalau lah macam tu punya gaya, dan pula duk ada smartphone ni, duk ada TV, duk tengok orang duk bercium dalam TV, 18 apa yang tulis tu kan, lupa lah. Ada 16 ada kan, yang 18 sebelum cerita tu, maksudnya cerita ni kena penjagaan ibu bapa. Jangan apa-apa kena tutup penjagaan ibu bapa. Bila dia tengok, dia terbayang umur 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, biasanya umur 10, 11 tahun dah mimpi lah. Kerana duk terbayang-bayang, maka rosaknya fikirannya sejak kecil. Tapi yang umur 15 tahun tak mimpi apa-apa tadi, tu kata spesies yang jarang-jarang temui ni. Yang ini memang rare. Yang ini mak bapak dia jaga sungguh. Mata, telinga mak bapak dia jaga. Jadi bila ada macam tu, cop buat menantu siapa ada anak perempuan. Anak aku ada umur 5 tahun setengah. Ingat lagi 10 tahun lah. Lagi aku dah cop. Boleh cop, kita boleh janji setia. Boleh. Aku cop, bertunang. Tunang siap-siap. Tunang mulut lu. Tak payahlah bawa apa-apa. Tunang mulut lu. Jangan kita kawan, kita sampai jadi besan. Kalau tidak, putus saudara. Mana nak cari lelaki sekarang? Mana nak cari? Payah woi. Dah lah perempuan tu ramai. Dalam saya pergi UAE, berlambak perempuan. Berlambak. Lelaki tak cerdik dah sekarang ni.
SPM kahwin dengan degree. Perempuan degree, laki SPM. Tak boleh. Habis nak cari laki mana? Tu yang duduk cari ustaz tu. Payah kita nak tepih. Duk tepih kau tu, duk tepih kat ni. Tapi ada orang faham, faham lah kot. Tak boleh buat apa. Tak ada dah. Tak ada lelaki, tak ada. Lelaki dia teruk sekarang. Kalau kita tengok, jadi oleh kerana itu antara cara terbaik. Jadi daripada kecil lagi duduk otak tu, bayangan tu. Sebab tu memang lelaki memang dia macam tu. Dia tengok tembus, nampak pakai sempurna, tengok tembus. Pakai pun dah, tengok tembus dia nampak. Maksud nampak tu semua dah ada dah. Bayangan dalam kepala dia dah ada dah. Jadi hukumnya haram, kena tundukkan pandangan. Berbeza dengan perempuan. Cukup lah kot. Okey, cukup dah. Berbeza dengan perempuan. Perempuan dia terbalik. Jika dia balik, perempuan pun sama juga. 9 sampai 15. Jika keluar darah haid 9 tahun qamariyah ke atas, maka baliklah dia. Jika tak keluar haid sampai lebih 15 tahun, katalah sampai 20 tahun, adakah dia tak balik-balik lagi? Tidak. Dia tetap juga balik pada umur 15 juga maksimum. Cuma jika perempuan balik dengan cara umur macam tadi, umur 15 tahun, balik dengan cara tu, jangan buat bini lah. Tu cara dia, itulah dia. Sebab apa? Sebab tak subuh. Jadi kita kahwin anak tak subuh. Jadi terbalik. Lelaki balik dengan cara tak mimpi, tak apa, dengan umur terbaik. Perempuan balik dengan umur tak terbaik. Tak terbaik tu maksudnya bukannya nak macam mana tak keluar kan. Benda boleh pilih yang lain dululah. Sebab bila haidnya tak keluar pada awal-awal, maka ada petanda payah nak dapat anak. Haid tak tentu kan. Haid kerja ada, kerja tak ada, menyebabkan susah nak dapat anak. Jadi kat situlah cara, teknik sikit. Tok guru ajar tu teknik sikit. Habis masuklah kita yang ke-6, suci ia daripada najis yang tiada dimaafkan pada mungkin bukan bulan depan, mungkin tak lama lagi. Sebab saya dah terperangkap. Dengan ini saya mengisytiharkan saya dah jadi orang Kuantan. tak mau balik lah. Duduk di Kuantan, isytihar. Dah jadi orang Kuantan. Sebab saya akan ada di sini, dah ada dekat 10 hari dah, 8-9 hari dah ada. Dan akan ada sampai bulan 12. Habis 20 berapa hari? 28 hari kan? Silat sambung lagi. Kalau sambung lagi sampai tahun depan. Jadi boleh kata saya ni orang Kuantan lah. Boleh kata lah. Bukan orang luar dah. Orang Kuantan. Memang saya akan duduk hari-hari ada kat sini. Dan macam biasa, pengajian. Memang saya akan buat pengajian. Memang dah banyak kali dah sebut. Nak sebut jugalah sekali lagi. Iaitu pengajian setiap kali saya ada kat sini. Di area Kuantan. Saya akan buat talaqi kitab Kifayatul Muhtadi. Sebelum ni dah tiap-tiap malam dah 7 hari dah, 7 malam dah. Di Indah Mahkota 15. Di Masjid Salahuddin Al-Ayyubi, pukul 10 sampai pukul 11.30, 12 lebih kurang macam tu. Tiap-tiap malam selagi saya ada sini. Sebelum ni lah. Cuma kali ni takkanlah tiap-tiap malam sampai berapa puluh hari ni. Jadi maka yang ada talaqi, yang ada mengajar di situ bukan saya seorang aja. Ramai lagi. Ustaz Syahid mengajar situ, Ustaz saya pun datang sini kan. Ustaz Ziki baru ni datang sini kan. Dia pun ada kat situ malam, ikut jadual lah. Ikut jadual, ada jadual. Ada siapa lagi? Ustaz Abdul Aziz daripada Terengganu. Cuma tak tahulah dia boleh datang ke tak yang ni. Tok guru kita Ustaz Nafiri ada jadual tiap-tiap malam. Boleh kata tiap-tiap malam 30 hari talaqi. Ada yang ajar tauhid, ada ajar tasawuf, ada ajar fiqh. Saya fiqh lah. Tiap-tiap malam pukul 10 sampai pukul 11 lebih macam tu. Jemputlah datang kalau tak ada hal. Esok kerja. Esok tak kerja kan? Esok mana kerja pun. Di rumah tengok apa. Pergi lah. Malam ni siapa? Malam ni Tuan Guru Nafiri. Malam ni. Esok kita tengoklah, adalah jadual. Datanglah, boleh datang, ambillah jadual. Dan saya mungkin akan banyaklah lepas ni kat di situ. Sebelum ni sebulan dalam 4 kali 5 kali je. Yang kali ni pun dah 6 kali dah ni. Maknanya akan datang lagi, memang akan ada sebab orang Kuantan. Orang Kuantan kan akan ada sampai 9 hari bulan 12. Jika tak sambung. Kalau sambung sampai tahun depan. Duduk rumah tu lah, dekat situ Indah Mahkota. Jadi jemput datang. Kalau tak nak datang PK pun datanglah datang tauhid. Malam ni tauhid Tok Guru Nafiri kita. Kalau tak nak pun datanglah tasawuf. Adalah, ambillah jadual, datang dulu, ambil, dijemputlah semua, dijemput. Dan apabila adanya program macam tu, maka perlulah juga dana-dana sedikit sebanyak
untuk dari segi bayar api ke, internet ke, tempat tinggal ke, apa sebagainya, tu ada tabung kat belakang tu kat situ. Jadi itu untuk pengurusan. Bukan saya seorang je, siapa-siapa yang ada kat situ lah. Yang datang daripada jauh-jauh, takkan datang saja kan, untuk buat talaki tu. Dah lah tu malam-malam buta pula tu. Baik tidur datang. Jadi adalah sedikit sebanyak. Itulah. Yang nak beritahu bukan saya punya seorang lah maksudnya. Bukan ni, sebab lagi pun saya punya dah habis masa dah. Ini dah lain dah, ni cerita lain dah ni. Dah habis dah masa. Jadi mintalah sumbang sikit seorang. Dan yang lebih penting lagi, kalau tak ada kerja tu datanglah. Ambil jadual, datang sekali, ambil jadual sebulan tu, dapat jadual, bila rasa nak datang. Pukul 10 lebih. Kadang di rumah bukan buat apa pun, kan? Bukan buat apa pun. Jemput. Wallahu a'lam. Maka qada'lah yang lepas sejam 11 minit. Qada'lah yang lepas. Kita sudah dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma